Jangan suka menerakakan orang. Bukan apa, kebelakangan ni kadang saya tengok tak tahulah pasal apa. Apa yang seronok, apa yang sedap, apa yang membuatkan dia rasa confident, dia yakin sangat, suka-suka dia nak meneraka ke orang. Ni neraka. Itu neraka. Meneraka ke orang, suka hati dia ya. Padahal hak yang nak menentukan sama ada seseorang itu ke syurga maupun ke neraka, itu bukan manusia, itu Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik alam, pemilik kita semua dan pemilik neraka itu sendiri. Maka janganlah kita mandai-mandai suka-suka hati saja nak neraka ke orang, buat macam tu masuk neraka, buat macam ni. Senang-senang lah. Walaupun sungguh pun kalau seseorang itu berlaku buat maksiat, buat jahat, keingkaran sekalipun, kita katakan bahawa perangai seumpama itu kalau dia tak bertaubat, Allah Ta'ala dan Nabi sebut boleh masuk dalam neraka. Tapi bukan bermakna kita boleh neraka, engkau ni neraka, engkau ini neraka. Mana boleh macam tu? Mana boleh? Kita bukannya tahu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kedudukan posisi orang itu di tahap mana. Tu kena ingat. Sebab itu dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhun ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak dari kaum lelaki mencemoh, merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, kerana harus puak yang dicemohkan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemoh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain, kerana mungkin atau harus puak yang dicemohkan itu lebih baik dari mereka. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, ayat yang ke-11. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak ajak pada kita supaya kita dalam hidup jangan duk meremeh-remehkan orang, mencemoh-cemoh orang, menghina orang, mengata orang, mengutuk orang. Janganlah. Tak boleh. Perangai macam tu tak boleh. Sungguh pun dia adalah pelaku maksiat sekalipun, yang kita marahkan, yang kita tak suka, yang kita benci adalah kelakuan dia. Kelakuan si fulan tu. Kita tak suka perbuatan dia. Mabuk-mabuk, apa lagi? Suka memfitnah, menabur fitnah, mengadu domba, apa lagi? Buat benda-benda maksiat. Yang kita tak suka perangai dia, bukan orang dia. Yang teruknya adalah ada orang dia maki batang tubuh orang tu. Tak boleh lah macam tu. Kita dilarang daripada kita ni, jangankan kata manusia, hatta diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan pun kita tak dibenarkan untuk menghina. Hina syaitan pun tak boleh, walaupun dia makhluk terkutuk sekalipun. Tak boleh hina syaitan, tak boleh. Tak boleh. Satu hari ada seorang sahabat tu kan, dia punya kain dia ni jatuh. Bila jatuh je dia kata apa? Ta'isa syaitan. Ta'isa syaitan. Dia kata celaka syaitan. Nabi SAW ajar, la tasubbu syaitan. Jangan kau menghina syaitan. Sebab syaitan ni, dia kalau kita duk hina, duk kutuk dia, lagi dia suka. Dia akan jadi sebesar rumah. Seolah-olah dia macam berbangga. Tengok manusia kutuk hina aku, dia lagi besar, dia lagi besar. Tapi kalau kita apa-apa berlaku, tak hina syaitan, melainkan kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Allah Ta'ala, sebut subhanallah ke, alhamdulillah ke, Allahu akbar ke apa, syaitan tadi dia akan jadi sekecil lalat dan terus lali. Dia akan terus menghindarkan diri daripada kita. Tu. Jadi taklah nak senang fahamnya, setan, makhluk yang jahat tu pun kita tak boleh hina, apatah lagi kawan kita yang bukan setan. Tak boleh. Tak boleh sama sekali.
Ataupun dalam Quran juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, kata Allah Taala, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan engkau menghina apa-apa yang disembah melainkan Allah. Sebab apa? Jangan kau hina apa-apa yang disembah selain Allah. Maknanya patung-patung sembahan. Kawan-kawan kita kan di tempat-tempat ibadat mereka ada patung-patung tertentu. Jadi patung-patung tu yang disembah oleh mereka tu, kita orang Islam, kita dilarang daripada hina. Tak boleh hina sembahan mereka itu, sebab kalau kita hina nanti, maka mereka pula akan menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu dan penuh kejahilan. Tak boleh. Ini dalam Quran surah Al-An'am ayat 108. Apa pelajaran boleh kita ambil daripada ayat Quran ini? Kalaupun kalaupun patung yang menjadi sembahan manusia-manusia yang berlaku syirik tu semua pun kita tak boleh hina, apatah lagi kawan-kawan kita. Lagi kita tak boleh hina dia yang bukan patung tu. Tak boleh. Maka satu bentuk penghinaan apabila kita menuduh seseorang itu, ini golongan kena azab, ini golongan neraka punya orang. Menghukum tak boleh. Tak boleh sama sekali. Sebab itu ada satu hadis yang mana Nabi SAW pernah bersabda, Nabi mengingatkan, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kazalika. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, tidaklah seseorang yang melemparkan tuduhan kepada orang lain dengan tuduhan fasik. Ialah maknanya dituduh kawan tu fasik, kafir, munafik, apa yang hukuman-hukuman yang berat lah. Maknanya melemparkan tuduhan ayat-ayat ataupun kata-kata seperti itu, dan menuduh pula kufur. Itu dah kufur, itu kafir punya orang. Melainkan tuduhan itu akan kembali kepadanya jika saudaranya tidak seperti itu. Hadis riwayat Imam Bukhari, nombor hadis 6045. Apa pelajaran dapat kita ambil? Maknanya seseorang itu, kalaulah dia menghukum orang lain dengan dia mengatakan apa? Itu munafik, itu fasik, itu kafir, itu jangan. Itu neraka. Duk mengata ke orang tu, sedangkan si fulan yang dia katakan itu tidak seperti yang betul dia tu. Maknanya dia cakap orang tu munafik, padahal kawan tu tak munafik pun. Perlakuan, tindakan tak munafik pun, itu fasik punya orang, padahal dia tak ada pun ciri-ciri kefasikan pada dia. Maka kata-kata tersebut dia akan U-turn balik kepada si pengata tadi. Maknanya kau sibuk kata orang munafik, kau yang munafik. Kalau sibuk kata orang lain fasik, engkau yang fasik sebenarnya, berdasarkan hadis ini. Maka kita mulut janganlah laju sangat. Jangan macam tu. Hatta kami yang berceramah ni pun, sungguh pun kita nampak perlakuan, kita nampak ada benda-benda yang tak betul sekalipun, kita nasihat, kita tegur dan kita banteras, tanpa kita menghina si pelaku itu. Jangan. Dia bila kita menghina, kita hukum dengan yang bukan-bukan pada dia, dia punya implikasinya tu nanti akan jadi lebih teruk. Islam ni agama yang cukup indah, cantik, dan dia nak supaya kita sebagai umat dia saling mengingat sama kita ni dengan cara yang terbaik. Bukan ada orang kata, alah tak boleh Ustaz, orang pelaku maksiat ni belum boleh cakap macam tu, lembut-lembut tak boleh, dia orang ni dah engkar pertuhan, bagi lah, tak boleh. Dia ada kaedah dia, ada uslub dia, ada manhaj dia, ada teknik, kaedah, pendekatan, approach, strateginya untuk kita dakwah orang. Bukan dengan kaedah menghukum dengan konon-kononnya bunyi macam serupa kita nak menakut-nakutkan orang, neraka punya orang. Tak boleh macam tu. Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan, di zaman Bani Israel dulu, ada dua hamba Allah ini, yang mana seorang ni, dia ni ahli ibadat. Ibadatnya memang hebat, memang kuat lah, bagus lah. Seorang lagi dia ni ahli maksiat. Dia memang maksiat tegar.
Dia memang bermaksiat punya orang. Banyak maksiat dia lakukan. Cuma bila ahli ibadat tu, dia tengok member dia dengan maksiat ni, nampak ligat, nampak kan. So akhirnya yang ahli ibadat tu pun menasihatkanlah yang ahli maksiat tu dengan nasihat yang baik lah. Maknanya tinggalkanlah perbuatan ni, janganlah teruskan buat perangai macam ni, kembalilah ke jalan Allah Ta'ala, taubat. Macam tu lah ingatan dia. Tak adanya. Kawan tu dia marah balik. Dia reply dengan, dia kata apa? Dia kata apa? Suka hati aku lah. Aku nak maksiat ke, aku nak jahat ke, aku nak lingkup ke apa. Jadi pun suka hati aku lah. Kau jangan nak masuk campur lah. Ahli ibadat tu punya bengang bengkak punya pasal. Dia kata, engkau punya perangai serupa ini macam ni, tak ada jalan ke syurga. Engkau ni tak ada tempat di syurga. Dia hentam macam tu. Kita faham. Kadang-kadang kita cakap elok-elok dengan setengah-setengah golongan ni. Tapi dia punya respon dia tu memang cari pasal. Cara dia respon tu, ayat orang nak bergaduh. Patutnya terima kasih je lah. Terima kasihlah nasihatkan saya. InsyaAllah doakan saya berubah. Tak apalah. Dia balas dengan cara macam tu. Tapi ialah, kita ni, bada'u kita macam-macam jenis orang. Cakap elok-elok kadang tak. Cakap elok-elok tak jadi. Cakap macam tu pula jadinya. Lah, ahli ibadat ni geram. Dia kata engkau punya perangai macam ni memang tak ada tempat dalam syurga. Kalau dah tak ada tempat syurga, seberang sana lah neraka lah jawabnya. Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kedua-dua hamba Allah itu meninggal dunia. Bila meninggal dunia, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kedua-duanya itu. Allah Ta'ala tanya kepada ahli ibadat, yang menentukan orang tu masuk syurga neraka ni engkau ke? Engkau memang ada ilmu ke tentang mengetahui akan seseorang itu, ini syurga punya orang, ini neraka punya orang? Kau tahu lah. Ahli ibadat tu seolah-olah macam speechless lah. Dia tak terkata, tak terjawab dia. Tak tahu nak jawab apa. Akhirnya Allah Ta'ala titah perintahkan ahli ibadat tu lempar masuk ke dalam neraka dengan kemurkaanku. Masuk dalam neraka dengan kemurkaanku. Nampak? Tuhan marah perangai macam tu. Sedangkan yang ahli maksiat ni pula, Allah Ta'ala titahkan, kau masuklah ke dalam syurgaku dengan rahmatku, dengan kasih sayang Allah. Bukan kerana perangai kau ikut tak layak, tapi kerana rahmat kasih sayang Allah, kau masuk dalam syurga. Bagi kita yang dengar kisah ni, kita rasa macam tak adil kan? Kawan tu ahli ibadat, patut syurga lah dia. Takkanlah sebab dia sebut macam tu je pun tu akhirnya ke neraka. Inilah yang saya nak sebutkan. Supaya kita jangan mulut tu lancang sangat. Mulut tu jangan laju sangat dalam nak menghukum orang, nak mengata orang, nak menghamburkan kata-kata yang akhirnya kelak merugikan kita. Bukan sekadar merugikan kita, boleh merosak, menjahanamkan kehidupan kita sampai ke akhirat. Na'udzubillah min zalik. Memang betul lah kata orang tua-tua dulu, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa, atau kerana mulut badan merasa. Macam-macam lagi lah. Jangan suka nak meneraka ke orang. Tak boleh. Sebab dia akan mengakibatkan benda yang jauh lebih besar daripada apa yang kita sendiri pun tak pernah sangka dalam hidup. Ingat, maka oleh kerana itu, perbaikilah diri kita. Jadilah kita manusia yang melazimkan mulut dan lidah kita ini dengan zikir dan doakan orang. Itu yang sebaiknya. Kita kadang geram dengan mana-mana orang, mamat mana atas geram perangai dia itu ini. Lebih elok molek kita tadah tangan doa pada Allah. Moga sipulan-sipulan itu mamat tu yang mungkin cari pasal kita moga ia mendapat hidayah Allah. Lepas tu kita pun dapat tahu kata orang yang kita geram tu dah pun berubah jadi baik. Dah lah dia bujang, tak apalah. Dapat pula kad jemputan kahwin. Hari tu dengan kata dah berubah, berhijrah dah. Nak kahwin pula. Tahniah. Tengok nama bakal isterinya. Siapa nama isteri dia? Nurul Hidayah. Dapat hidayah sungguh. Kita doa bagi dia dapat hidayah. Hidayah dari Allah. Dahlah dia dapat hidayah dari Allah. Hidayah orang nama hidayah pun dia dapat. Contoh. Tuan-tuan janganlah serius sangat. Itu. Maka
marilah kita sama-sama jadi sebagaimana yang dipesankan oleh para alim ulama. Rabi' bin Khutaim menyebutkan, semua ucapan tak memberi kebaikan kecuali 9 perkara. Semua percakapan, pertuturan, ucapan tak memberi kebaikan langsung melainkan 9 perkara. Apakah 9 perkara ini? Pertama, iaitu memperbanyakkan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Marah, geram, apa sekalipun, mulut, la ilaha illallah. Tu. Kelak nanti bukannya apa, kalau kita ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala meninggal dunia tengah sakaratul maut tu, nanti mulut dan lidah tu dia jadi ringan lah. Dia jadi senang nak la ilaha illallah, pasal siang malam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu mudah nak sebut nanti. Rajin-rajin ya. Yang kedua, memperbanyakkan lafaz takbir. Banyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa-apa pun Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Hati rasa berat, hati rasa banyak masalah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar dari masalah-masalahku. Yang ketiga, tahmid. Banyakkan puji Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ataupun boleh sebut juga sama ada Alhamdulillah ala kulli hal, ataupun Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus solihat. Boleh sebut antara yang itu. Kemudian yang kelima, banyakkan bertanya perkara-perkara yang boleh mendatangkan kebaikan. Jumpa orang alim, jumpa orang soleh, jumpa orang banyak ilmu, tuan-tuan guru, syekh-syekh kita, kiai-kiai kita, ustaz-ustaz, jumpa, tanyakan persoalan-persoalan yang boleh mendatangkan faedah yang baik-baik. Ini mulut yang bagus, yang berfaedah. Yang keenam, berlindung dari kejahatan. Doa pada Allah minta berlindung dari sebarang bentuk kejahatan dan kemudaratan. Yang ketujuh, iaitu senantiasa suruh orang buat baik, suruh anak semayang, suruh isteri bangun dan solat, kemudian suruh anak-anak buat kebaikan, suruh benda baik-baik. Kalau kita pemimpin, seru rakyat, seru penduduk kampung, orang-orang di bawah kepimpinan kita buat perkara kebaikan, itu mulut ataupun lisan yang baik, yang bermanfaat. Yang kemudian yang ke-8, melarang daripada kemungkaran, wa nahyu 'anil munkar, menghalang, mencegah daripada kemungkaran. Dan yang ke-9, rajin-rajin baca Al-Quran. Macam hari Jumaat ni, perbanyakkan baca surah Al-Kahfi,